Dalam video kali ni, kita nak tengok 5 coach berkelas dunia yang masih lagi available dan tanpa kelab dalam bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, kali ni kita nak tengok 5 coach yang available. Depa ni bukan saja coach yang biasa, depa ni adalah coach yang berkelas dunia. EPL review kita akan review esok. Banyak nak sembang ni. Hari tu bukan main kemas sangat. Tengok-tengok terciduk pula kelab tu. Tak mau sebut nama lah. Tak mau bubuh lagi malam ni. Tak tahu menang ke tidak malam ni. Lah ni banyaklah coach yang sedang tanam anggot dekat rumah mereka. Contoh macam Tite, coach Brazil tu. Steven Gerrard yang baru saja dipecat oleh Aston Villa masih lagi tak ada kelab. Frank Lampard, bekas jurulatih pasukan Everton pun tak ada kelab. Tapi kali ni kita nak klasifikasikan 5 coach terbaik yang tanpa kelab lah ni. So siapa mereka tu? Jom kita tengok. Nombor 5 kita ada Mauricio Pochettino. Pochettino ni masih lagi tak ada kelab sejak meninggalkan pasukan PSG pada musim lepas. Walaupun kita boleh kata Pochettino ni bukanlah spesialis dalam memenangi trofi lah. Sebab tengoklah beberapa tahun dia dekat Spurs tak ada trofi. Lepas tu dekat PSG dapat trofi tu pun trofi yang biasa dapat. Seperti trofi Liga, trofi Coupe de France dan trofi di Champion pada tahun 2020. Dekat Spurs 2 kali dia masuk final, iaitu League Cup kalau kita nak kenal lah ni adalah Carabao Cup lah. Pada musim 2014-2015 dan UCL Final 2018-2019. Dan sekali lagi, macam aku kata tadi, walaupun Pochettino ni bukanlah seorang coach yang spesialis untuk menang trofi, tapi dia ni spesialis untuk angkat performa satu tim tu daripada satu level kepada satu level yang lain. Contoh dia dah biasa buat dekat Southampton daripada kelab biasa boleh mencabar di kelompok tak atas juga. Untuk pasukan Spurs sebelum kedatangan Pochettino, pasukan Spurs ni kalau mereka dapat masuk top 4 tu pun kira besar nikmat dah. Tapi bersama Pochettino, top 4 tu kita dah boleh kata biasa untuk mereka dah. Walaupun sebelum tu mereka selalu masuk top 4, tapi mereka ni struggle juga nak masuk top 4. Bila zaman Pochettino ni, walaupun mereka tak biasa menang Liga, tapi mereka ni selalu akan menjadi pencabar ataupun boleh kata-kata pengacau lah untuk pasukan yang nak jadi juara tu. Dan bila Pochettino bawa Spurs ni, aku boleh kata dia telah berjaya bawa pasukan Spurs ni ke satu level lain lah. Sebab sebelum Pochettino ni ambil Spurs ni dalam keadaan sedang bercempera tau. Apa tahu tak bercempera tu apa? Bercempera tu maksudnya dalam huru-hara lah. Sebab sebelum tu Spurs baru saja kehilangan Gareth Bale dan mereka splash money untuk gantikan Gareth Bale tu. Pemain-pemain mereka beli tu tak dapat jalankan tanggungjawab seperti yang mereka nakkan. So bila Pochettino main, Pochettino berjaya kembalikan performa pasukan Spurs dan konsisten untuk main dekat top 4. Dan dia ni selalu berani untuk bagi kepercayaan dekat player muda. Contohnya player yang paling obvious sekali adalah Harry Kane lah. Harry Kane yang dipinjamkan ke beberapa kelab sebelum kembali ke Spurs. Waktu tu zaman Pochettino lah start bagi dia main. Dan tengok lah ni Kane jadi apa dekat Spurs. Jadi legend dekat Spurs tanpa trofi. Kat tanpa trofi tu kita tambah sikit lah. Itu macam tak respect pula kan. Tapi dia legend dekat Spurs lah walaupun tak ada trofi. Sekali lagi kata tak ada trofi tu. So walaupun Pochettino ni bukanlah seorang coach yang bukan spesialis trofi, tapi bagi aku dia adalah seorang coach yang cukup baik kalau satu tim tu nak angkat performa tim tu ke satu level yang lain. Nombor 4 kita ada Joachim Low, iaitu bekas jurulatih pasukan De Panzer, iaitu pasukan Jerman. Dan Joachim Low ni adalah seorang jurulatih yang sangat berpengalaman dalam peringkat antarabangsa, tapi kurang berpengalaman dekat peringkat kelab. Aku kata dia kurang berpengalaman dekat peringkat kelab ni bukan tak ada pengalaman langsung. Dia pernah juga latih kelab seperti Fenerbahce, kelab seperti Stuttgart, Austria Wien. Cuma dia tak pernah lah latih kelab-kelab gegasi dalam bola sepak Eropah. Walaupun tak pernah melatih kelab-kelab gegasi dekat Eropah, tapi dekat kelab-kelab macam ni pun dia berjaya memenangi trofi juga. Dekat Stuttgart dia telah berjaya bawa pasukan seperti Stuttgart ni menang di FB Pokal. Dekat Australian berjaya bawa pasukan ni menang Super Cup. So tak kira lah dekat kelab mana dia ada, dia boleh menang trofi juga. Lagi-lagi dekat peringkat antarabangsa, macam kita tahu performa dia dekat peringkat antarabangsa memang cukup bagus lah. Pengalaman besar dia dekat Jerman daripada tahun 2004 sampai ke 2021. 2004 sampai 2006 dia jadi assistant. Lepas tu dia jadi manager pasukan Jerman sampailah 2021. Kita tengok pencapaian dia dekat peringkat antarabangsa macam mana. Sebelum dapat menjadi juara Piala Dunia pada 2014, pasukan Jerman ni telah 2 kali dapat tempat ketiga tau, iaitu Piala Dunia 2006 dan juga Piala Dunia 2010. Dan dekat semua kompetisi selain Piala Dunia pun pasukan Jerman selalu bagikan cabaran dekat pasukan lain. Memanglah pasukan Jerman ni adalah satu pasukan yang besar, yang memang selayaknya mereka ni memang kena menang trofi. Tapi kalau tanpa tangan Joachim Low ni, aku rasa memang sangat-sangat susah untuk mereka buat. Dan pasukan Jerman berjaya memenangi Piala Dunia selepas membelasah pasukan Brazil 7-1 dekat semifinal, bukan 7-0 MU tu, dan berjaya mengalahkan Argentina dekat final 1-0, bukan Liverpool kenangkan bernomor 1-0 tu. Tengok kita buh dua-dua sekali. Dalam ni banyak negara perlukan coach juga, disebabkan banyak negara mereka ni salin coach selepas performa negara mereka dekat Piala Dunia. Ataupun mana kita tahu kok Joachim Low ni nak try jadi coach dekat peringkat kelab, mana kita tahu kan.
Kalau jadi tu boleh kata menarik jugalah tu. So kita masuk nombor 3 iaitu Luis Enrique. Walaupun tempoh dia dekat Sepanyol boleh dikatakan gagal lah, tapi satu benda positif yang kita boleh ambil dia dekat pasukan Sepanyol adalah dia berjaya menyalin pasukan Sepanyol tu, bawa masuk play-play muda seperti Nico Williams ke dalam pasukan. Play macam Pedri, macam Gavi boleh masuk dalam pasukan. Kira dia dah boleh salin skuad pasukan Sepanyol lah. Walaupun still ada lagi nama seperti Sergio Busquets kat situ. Sergio Busquets tu tak boleh nak kata apalah, tua-tua pun perform juga. Tapi kita tak boleh lupakan tempoh kejayaan dia dekat Barcelona. Berjaya dia ni dekat Barcelona sampai dia sendiri kata dia ni dah bosan tau dengan Barcelona. Sebab Enrique ni adalah seorang coach yang sukakan cabaran. Dia tinggalkan Barcelona pun disebabkan dia rasa dengan skuad yang dia ada tu senang je dia nak menang trofi musim depan tu. So dia rasa macam tak ada cabaran. Dalam musim pertama je dia bersama Barcelona berjaya bawa pasukan Barcelona menang treble, menang UCL, menang Copa del Rey, menang La Liga. Dan dia ni berjaya keluarkan potensi penuh daripada semua pemain yang dia ada, termasuk sekali dengan referee. Dan referee tu nanti kita sembah lain lah. Sebab dengar kata Barcelona lah ni sedang dalam skandal, iaitu mereka ni telah dituduh telah suap referee daripada tahun 1996 sampai ke tahun 2018. Itu nanti kita cerita lah. Kalau pun nak aku cerita pasal Barcelona punya skandal tu, apa komen kat bawah. Cukup 100 komen aku cerita. Kalau tak ramai minta aku tak cerita lah. Tapi itulah, Barcelona masih lagi tak terbukti bersalah. So kita tengoklah apa akan jadi nanti. Kita balik ke Enrique balik. Dia ni adalah sejenis coach yang memang sangat-sangat keras kepala, yang memang nak ikut cakap dia seorang je. Dalam ni sebenarnya banyak kelab dah minat dekat dia. Dulu MU pun pernah minat dekat dia. Tapi waktu tu dia masih jadi coach Sepanyol lah. Aku ingat lagi waktu tu banyak rumor mengatakan yang CR minta MU cuba dapatkan Enrique. Sebab CR tahu potensi yang ada dekat Enrique ni. Enrique adalah seorang coach yang boleh keluarkan potensi penuh daripada seorang pemain tu dan boleh bawa instant impact dalam pasukan tu. Tengoklah musim pertama dia dapat treble, apatah lagi kalau dia try dekat kelab lain. So dah sembah pasal Enrique dekat nombor 3, kita masuk nombor 2. Nombor 2 adalah Thomas Tuchel. Dalam semua kelab yang dia latih, dia ni boleh dikatakan berjaya. Dia ni ada satu statistik gila, iaitu setiap 33 game dia ni akan menang trofi. Bagi aku tu satu catatan yang sangat impresif lah daripada Thomas Tuchel. Dia ni pernah latih kelab seperti kelab Mainz sebelum latih 3 kelab besar, iaitu pasukan Chelsea, pasukan Dortmund dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Tuchel adalah sejenis coach yang boleh bawa instant sukses ke dalam pasukan. Maksudnya dia masuk ni bukan terus ada proses dah. Dia masuk ni terus performance tim hang naik. Tengoklah Chelsea dalam masa beberapa minggu je. Sebelum tu aku ingat lagi Chelsea sebelum Tuchel main, pasukan Chelsea anda nampak adalah pasukan yang sangat mudah dibolosi, sangat mudah untuk kalah. Tapi bila Tuchel main dalam masa beberapa minggu je, pasukan Chelsea under Tuchel ni menjadi pasukan yang sangat susah untuk dibolosi. Bila dekat Chelsea kita ni tak pernah jangka yang dia ni akan berjaya bawa Chelsea untuk memenangi UCL dalam tempoh hanya separuh musim je tau. Dekat PSG dia berjaya bawa pasukan PSG marah ke final tapi gagal kalah dengan pasukan Bayern. Dekat pasukan Dortmund, musim pertama dia berjaya menang Europa League dan juga DFB Pokal. So apa lagi amal kan? Bagi aku Tuchel ni memang spesialis untuk menang trofi lah. Dia lebih kurang macam Mourinho muda, tapi Mourinho padu lagi lah dengan Chelsea dulu. Dan perangai Tuchel ni dia memang tegah dalam latih. Tegah dia ni bukan tegah level biasa-biasa, memang kerah gila. Dan dia ni selalu menentang board kalau keputusan board tu tak sesuai dengan dia. Contoh dulu dekat PSG, dia ni minta pasukan PSG beli satu defense baru. Tapi daripada beli defense baru, pasukan PSG dia beli Danilo Pereira yang bermain dekat defensive midfielder. So apa dia buat? Dia letak Danilo Pereira tu dekat centre back sebagai tanda protes dekat board. Dekat Chelsea dia ni mengalami salah faham dengan Todd Boehly selepas Todd Boehly masuk menggantikan Roman Abramovich yang terlibat dengan krisis Rusia-Ukraine tu. Waktu awal-awal Todd Boehly main dekat Chelsea, Todd Boehly nakkan CR tau. Sebab tentu kan CR tengah dilema dengan MU. So Todd Boehly ni pun nak kalah CR. Sebab satu lah, waktu tu aku rasa CR masih lagi boleh perform kalau tim betul-betul suap bola dekat dia. Dan yang kedua, kalau sekalipun dia tak perform, dia ni akan bagi marketing yang cukup baik untuk pasukan Chelsea. Tapi Tuchel tak mau. Tuchel tolak mentah-mentah tawaran untuk dapatkan CR tu. So lepas tu anda dapat nampak lah, performance Chelsea under Tuchel pun bukanlah teruk sangat tentu. Tapi tiba-tiba je Todd Boehly boleh pecat Tuchel ni. Dan dia masukkan Graham Potter. Dan Tuchel ni walaupun dia ni adalah seorang yang boleh bawa instant success ke dalam pasukan, tapi dia ni selalu menimbulkan kekacauan lah dengan pemain-pemain dia. Sebab dia ni akan selalu bergaduh dengan player dia tau. Dekat Dortmund dia ni kehilangan kepercayaan daripada player dia. Dekat PSG pun sama. Dekat Chelsea pun sama. Sebab bagi aku dia ada dua habit yang tak baik lah sebagai seorang jurulatih, iaitu dia suka marah betul-betul dekat player dia macam player dia tu budak-budak. Yang kedua adalah dia suka kritik player dia dekat press conference. Dekat Chelsea berapa kali dia kritik player dia dekat press conference. Tapi still bagi aku, walaupun Thomas Tuchel ni selalu menimbulkan masalah dengan player-player dan juga dengan board, tapi aku rasa kalau satu tim tu nak dapatkan trofi secepat mungkin, bolehlah dapatkan Thomas Tuchel. Dan nombor 1 kita ada Zinedine Zidane. Walaupun antara semua list ni, aku boleh kata Zidane lah yang paling kurang berpengalaman.
Sebab dia ni baru 50 tahun je tau. Baru 50 tahun lah. 50 tahun dah rasa tua gila. Dulu duk tengok Zidane main kan. Lepas tu tengok lah ni umur dia dah 50 dah. Ui, macam tak percaya. Sedih lah pula. Walaupun dia ni boleh kata antara coach yang paling kurang pengalaman dalam list ni, tapi pengalaman dia dekat Real Madrid, aku dah boleh kelaskan dia sebagai coach berkelas dunia. Memenangi 11 trofi dalam tempoh 2 kali dia dekat Real Madrid, hang nak kata apa lagi? Dapat 2 kali anugerah coach terbaik tahunan daripada FIFA, menang 3 kali UCL berturut-turut untuk pasukan Real Madrid. Memang ramai bagi tahu yang Zidane ni bernasib baik sebab dapat skuad Real Madrid time prime tentu. Tapi bagi aku, kalau tim hang tu kuat tera mana sekalipun, kalau coach hang tak pandai manage player-player, takkanlah nak dapat 3 UCL berturut-turut, betul tak? Aku ingat lagi tentu yang Real Madrid dapat 3 UCL berturut-turut sampai aku rasa bosan nak tengok UCL tu. Sebab memang tahu lah Real Madrid akan menang. Import yang Zidane bawa ke dalam pasukan tu memang level tinggi lah. Kalau lah ramai katakan Zidane dapat tim yang padu boleh menang UCL, awak Galacticos tak menang UCL pun. Ni membuktikan yang management pun sangat penting untuk satu tim tu memenangi satu trofi. Mempunyai player-player hebat sangat penting, tapi satu tugas berat untuk seorang jurulatih untuk handle player-player bintang ni. Sebab makin star player tu, makin tinggi ragam dia. So bagi aku, Zidane memang buat satu good job dekat pasukan Real Madrid lah. Tactical attacking counter attack yang sangat laju, dan juga main management dia yang memang A+, aku boleh katakan dia ni memang coach terbaik lah. Tactical attacking counter attack dia yang sangat laju, dan main management dia yang bertaraf A+. Tengoklah tok guru dia siapa, Ancelotti. Ancelotti memang pandai lah nak atuk-atuk orang ni. Itulah sebabnya aku kelaskan Zidane dalam kelas ni. Sebab aku rasa Zidane ni dia tak perlu nak buktikan dah dekat kelab lain. Tapi kalau dia nak jadi coach dekat kelab lain tu pun menarik jugalah untuk kita tengok. Sebab pressure jadi coach dekat Real Madrid tu bagi aku adalah antara pressure yang besar jugalah. Sebab hang ni kena demand menang trofi tiap-tiap musim. Bukan trofi biasa, trofi UCL tau. Sebenarnya, lepas Zidane ni dia lepaskan tanggungjawab dia dekat pasukan Real Madrid, waktu tu kita memang nampak lah yang Zidane ni kemungkinan besar akan jadi coach pasukan Perancis. Sebab sebelum Piala Dunia bermula, playstyle pasukan Perancis banyak gila injured, dan kita semua menjangkakan pasukan Perancis ni lepas grup pun susah. Tapi sangkaan kita semua meleset dalam Piala Dunia lepas, iaitu pasukan Perancis berjaya melayakan diri ke final, hampir-hampir menang Piala Dunia sebelum dikalahkan melalui sepakan penalti. Hang bayanglah pasukan Perancis yang dalam banyak injured tu pun boleh sampai ke final, boleh cabang untuk menang trofi juga. So itulah sebabnya pengurusan pasukan Perancis, mereka ni sambung kontrak Deschamps. So kesian jugalah dekat Zidane kan. Member punya lah berharap nak jadi coach pasukan Perancis tu. Kalau Zidane jadi coach Perancis, Benzema memang duduk jadi striker lah. Tak ada nak gaduh-gaduh dah lah dengan Deschamps. Dan Zidane juga dapat tawaran menarik daripada pasukan bola sepak negara tau. Contohnya pasukan Arab Saudi, pasukan Brazil pun dia pernah dapat. Tapi semua dah tolak semata-mata dia nak jadi coach pasukan Perancis. So mungkinlah future kita akan dapat nampak Zidane ni akan jadi coach negara pasukan Perancis. Dan kita nak tengok adakah dia berjaya bawa Perancis menang Piala Dunia ataupun tidak. So itulah 5 coach berkelas dunia dalam list ni yang masih lagi available dan juga free agent. Ikutlah kalau Spurs nak gantikan coach mereka yang aku rasa masih lagi world class, iaitu Antonio Conte. Bolehlah mereka try nego dengan 5 coach ni. Mana tahu dapat coach world class kan. Tapi Spurs ni nak bakal hang kan, dapat coach tawar mana pun payah juga tu. Mentality mereka dah tanam dalam otak dah tu. Hang tengoklah Conte, EPL winner mak dengan Chelsea, Serie A winner dengan Inter Milan. Jose Mourinho tak pernah gagal menang trofi dekat setiap kelab yang dia dapat, kecuali dekat pasukan Spurs. Uish. Dan aku rasa hang ingat tak tadi Enrique kata dia nakkan cabaran kan. Aku rasa kalau dia nakkan cabaran betul-betul, main dekat Spurs, cuba menang trofi. Aku rasa cabaran untuk menang trofi dekat Spurs ni adalah satu cabaran yang sangat susah. So siapa-siapa yang nakkan cabaran boleh habis situ. So itulah video kali ni. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Dan apa rasa 5 coach ni ke mana mereka akan melatih lepas ni, apa boleh komen kat bawah, ok? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.